Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu baina yadayi sa'ah. Salatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menyambung kembali kuliah subuh kita pada setiap pagi Jumaat yang kita telah selesai minggu lepas muka surat 113. Tajuk yang pertama berhubung dengan suasana di padang mahsyar. Hari ini kita masuk tajuk yang berikutnya, apabila proses hisab dimulakan. Itu proses di mana setiap manusia akan dihitung, akan dikira amalannya, daripada yang sekecil-kecilnya sehingga yang sebesar-besarnya, sehingga tidak ada sesuatu perkara yang pernah dilalui oleh seseorang di dunia, sama ada perkataannya, perbuatannya, tindakannya, baiknya, buruknya, antara dia dengan Allah, antara dia dengan sesama manusia, melainkan semuanya akan dihisab. Itu adalah suatu janji yang pasti, janji yang sudah tercatat dalam Quran. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka, dan ke atas kamilah ketentuan bahawa adanya hisab untuk amalan mereka. Semua kita akan dihisab dan semua kita akan dikira amalan masing-masing. Sehingga kan kalau ada sebesar biji sawi pun daripada amalan itu pun akan dibawa untuk ditunjukkan, untuk dihitung, untuk dikira, untuk dianalisa dan sebagainya. Wa ikkana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kamu lakukan walaupun sebesar zarah, kami akan bawakan ia. Maknanya akan ditunjukkan di hadapan seseorang itu, cukuplah kami sebagai penghisab, yakni yang mengira, yang menghitung. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan sahibul wasilah, pemilik wasilah, maksud sahibul wasilah merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memulakan hisab. Sebab tempoh manusia berada di padang mahsyar adalah suatu tempoh yang sangat lama, sehingga mereka melalui pelbagai kesukaran, kesusahan yang tidak terhitung. Lalu Nabi memohon kepada Allah supaya diberi keringanan dan dipercepatkan hisab. Ketika itu semua jantung manusia di padang mahsyar berdegup kencang. Kalau bahasa Kelantan agak kenaling dok-dak. Kenaling tu agak. Kalau berlaku sesuatu yang mencemaskan, kita panik. Kita balik rumah lepas tu, esok ke tu tak hilang lagi kenaling tu. Kenaling tu tak hilang lagi. Apa masih ada saya yang bercerita, dia dekat Bukit Tujuh di antara Gua Musang dan Kuala Lipih. Jam lebih kurang 12.30 malam, kawasan Selekor, naik bukit, ada kereta motor daripada depan. Dia kata sikit-sikit dia pergi tepi, kalau sikit lagi tu jatuh gang dah dia. Dia kata alhamdulillah selamat. Orang atas kereta tidur belakang, dia seorang driver yang masih, ialah sebab dia driver tak kena tidur. Dia kata siapa kalau lupa tak hilang lagi kenaling tu. Daripada situ masih berdebar lagi. Itu baru satu-satu perkara yang mencemaskan di dunia. Bagaimana di padang mahsyar nanti, pelbagai perkara yang manusia fikir, maka sudah tentu
jantungnya berdegup lebih kencang dan lebih mencemaskan. Satu persatu manusia dipanggil untuk menghadap hakim tertinggi yang maha adil, iaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk dipertanggungjawabkan. yakni manusia akan disoal, akan ditanya atas setiap perbuatannya selama di dunia. Semuanya akan disoal. Bukan sahaja manusia yang biasa-biasa ni, hatta rasul-rasul nabi-nabi pun akan disoal. Adakah rasul dan nabi telah menjalankan tanggungjawab mereka, tugas mereka, kewajipan mereka sebagai rasul? Fala nas'alanna allazina ursila ilaihim, dalam ayat keempat, ayat kelima dalam surah Al-A'raf. Kami akan tanya, kami akan soal orang-orang yang telah diutuskan kepada mereka rasul. Maknanya setiap umat manusia yang telah diutuskan rasul akan ditanya oleh Allah, adakah kamu terima atau kamu tolak dakwah rasul? Wala nas'alannal mursalin, dan kami akan tanya juga rasul-rasul itu, adakah rasul sudah menjalankan tugas mereka sebagai rasul? Maknanya mereka akan diminta bertanggungjawab terhadap tugas yang mereka sandang semasa di dunia. Ataupun dalam ayat lain di akhir surah Al-Maidah, yauma yajma'ur rusulu fayaqulu madza ujibtum. Ingatlah pada hari Allah Ta'ala menghimpunkan semua rasul-rasul, lalu dia tanya untuk diminta pertanggungjawaban ke atas rasul. Madza ujibtum, apa yang telah mereka terima daripada dakwah kamu? Lalu rasul itu berkata, qalu la ilma lana, kami tak tahu. Ada yang terima, ada yang tak terima. Tugas rasul hanyalah menyampaikan. Jadi bila dia sudah sampaikan, tanggungjawab dia dah selesai dah. Soal manusia tak terima, itu bukan tugas rasul. Maka satu persatu nama disebut. Allahu Akbar. Siapa nama kita juga, supaya nak lu jatuh hati, mungkin kita akan rasa takutlah. Orang yang benar-benar apa dia fikir keadaan ni, dia akan rasa takut dan bersedialah. Sesiapa yang takut di dunia akan diberi keamanan di akhirat. Sesiapa yang dia di dunia dia tidak berasa takut sebab dia tak fikir benda ni, maka di akhirat pula dia akan berasa takut. Orang yang namanya disebut melangkah ke hadapan untuk menghadap Allah sambil disaksikan oleh jutaan manusia yang lain. Di antara dalil yang dibawa ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, laisa bainahu wa bainahu turjuman, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama, wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama, wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi, fattaqun nara walau bisyikki tamrah." Maksudnya tidaklah salah seorang daripada kamu melainkan semuanya. Maknanya tak terlepas, tidak terlepas seorang pun, semuanya akan, melainkan semua itu akan diajak, akan dipanggil berbicara secara langsung oleh Tuhannya, one by one lah, satu demi satu. Allah Ta'ala akan panggil, akan soal satu persatu, yang mana berlakunya perbicaraan itu tanpa ada penterjemah. Lalu orang kata macam mana seseorang tu faham? Tu tak tahulah, macam mana faham tu tak tahu. Tapi cuma Nabi beritahu antara seorang manusia, seorang hamba dengan Allah Ta'ala berlaku hiwar, dialog secara terus, sehingga dia mengetahui apa yang Allah Ta'ala tanya, dan dia akan jawab lah apa yang perlu dia jawab. Cuma dalam hadis ni tak disebut apa soalan yang akan ditanya. Itu adalah hadis yang lain yang kita akan tengok lepas ni. Lalu orang itu pun berpaling ke kanannya, namun tidaklah dia melihat apa-apa kecuali amal perbuatan yang pernah ia lakukan. Lalu ia memandang menoleh ke kirinya, namun ia tidak melihat apa-apa kecuali amal perbuatan yang pernah ia lakukan. Kenapa amal perbuatan itu dikaitkan dengan kanan dan kiri? Kenapa tak kata lenggok atas kepala ke, kelih bawah ke, tengok arah ke depan ke, berpaling ke belakang ke, tapi kanan dan kiri?
Sebab setiap manusia akan terima buku amalan sebelah kanan dan kiri, yang disebut sebagai ashabul yamin dan ashabul shimal, golongan kanan, golongan kiri. Kanan itu simbolik kepada golongan yang beruntung, yang bertuah. Kiri itu adalah sebagai suatu gambaran kepada golongan yang rugi dan bernasib malang. Dua tu je, kanan ataupun kiri. Bahkan di dunia lagi kita sudah diajar apa-apa amalan yang baik buat dengan tangan kanan. Yang tidak baik, yang kurang baik dengan tangan kiri. Sesuatu yang baik dengan tangan kanan ataupun dengan kaki kanan. Kita melangkah masuk ke bilik air, ke tandas, guna kaki kiri. Tapi kita keluar kaki kanan. Kita masuk masjid pun kalau boleh kaki kanan. Sama juga kita mengambil benda yang baik, makanan pun kita makan dengan tangan kanan. Kita minum pun dengan tangan kanan, pegang gelas cawan pun dengan tangan kanan. Maka begitu juga di akhirat nanti, orang yang lebih banyak amalan baiknya akan terima buku amalan sebelah kanan. Jadi dia akan melihat sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian ia memandang ke hadapannya, namun ia tidak melihat apa-apa melainkan api neraka. Maka jagalah diri kamu daripada api neraka walaupun hanya dengan sebelah kurma. Kenapa pula neraka itu di hadapan? Sebab ini gambarannya dekat. Dekat. Allah Ta'ala akan tunjuk sehingga manusia nampak dekat. Sama ada syurga ataupun neraka dilihat dekat. Syurga khusus untuk orang yang beriman. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkan syurga itu untuk orang-orang yang bertakwa dalam keadaan tidak jauh. Manakala diperlihatkan neraka pula untuk semua. Syurga diperlihatkan untuk orang bertakwa sahaja, bukan semua. Tapi neraka, wa burrizatil jahimu liman yara, akan dipernampakkan, diperlihatkan dengan jelas api neraka jahim bagi sesiapa yang melihatnya. Jadi semua dapat tengok. Jadi ketah lutut habislah. Maka Nabi kata, cubalah usaha untuk kamu jaga diri kamu daripada api neraka walaupun hanya dengan sebelah kurma. Macam mana nak guna kurma untuk jaga daripada api neraka? Maksudnya sedekah. Walaupun sedekah tu dalam bentuk sebelah buah tamar, maka cubalah kamu bersedekah. Sebab sedekah menjadi sebab yang boleh memadamkan kepanasan api neraka untuk orang tu. Kalau seseorang tu ada kesalahan yang menyebabkan dia perlu ke neraka, tapi di sana ada sedekah yang pernah dia buat, maka sedekah menjadi penyebab kepada bahagian hak dia kena masuk neraka tadi terpadam ataupun diselamatkan ia dengan sebab sedekah. Sekalipun sedekah tu hanyalah syikit tamrah, sebelah daripada sebiji buah tamar. Itu gambaran kepada keperluan untuk bersedekah yang menjadi sebab kepada seseorang selamat daripada api neraka. Hal ini sebagai penghormatan besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk khatamul anbiya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Al-Imam Ibn Majah meriwayatkan dengan sanad yang terdiri daripada perawi-perawi yang thiqat ataupun periwayat-periwayat yang terpercaya, yang boleh dipercayai akan riwayat mereka, daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab. Yuqalu aynal ummatul ummiyah wa nabiyyuha fa nahnu al-akhirun al-awwalun." Kita adalah umat yang terakhir, namun akan menjadi umat pertama yang dihisap. Akan terdengar suara yang memanggil, di manakah umat yang ummi dan nabinya. Apa maksud al-ummah al-ummiyah? Umat yang ummi merujuk kepada umat Nabi Muhammad lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab baginda sendiri disebut sebagai an-nabiyil ummi.
dan juga bangsa Arab yang diutuskan kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di Mekah, mereka adalah disebut sebagai ummiyin. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Ayat itu di awal surah Al-Jum'ah. Dialah Allah yang telah mengutuskan dari kalangan bangsa yang ummiyin, ummi. Bukan sahaja Nabi yang ummi, tapi majoriti bangsa Arab itu adalah ummi, merujuk kepada golongan yang tidak memiliki kemahiran menulis dan membaca. Bukan semualah. Bukan semua. Ada juga yang boleh baca, boleh menulis. Tapi ada sebahagiannya begitulah, tidak boleh membaca dan menulis. Lalu dikatakan, lalu kami pun menjawab, kita adalah umat yang terakhir dan juga yang terawal. Terakhir dan terawal. Maksudnya terakhir semasa di dunia, tetapi di akhirat kitalah yang terawal. Kita umat yang terakhir dan terawal. Macam lagu Jamal Abdillah pula, kekasih awal dan akhir. Dulu sahu cerita kekasih awal dan akhir. Ini bukan bab kekasih, ini soal umat. Kita ni umat terakhir di dunia, tapi kita adalah umat yang terawal di akhirat. Maksud terawal, kita yang pertama akan dihisap, dan kitalah yang pertama akan dimasukkan ke syurga sebelum umat Nabi yang lain masuk ke syurga. Itu tuan-tuan boleh baca dalam hadis berkenaan dengan kelebihan hari Jumaat. Kelebihan hari Jumaat di antaranya Nabi sebut diberikan kepada diberikan kepada bangsa Yahudi hari Sabtu, diberikan kepada Nasrani Ahad, tapi kita mengambil hari Jumaat. Sekalipun mereka diberikan kitab lebih dahulu daripada kita, tetapi di akhirat kita lebih dahulu dihisap dan kita lebih dahulu yang masuk syurga. Timbul persoalan, apa yang akan ditanya? Apa yang akan disoal kepada kita? Ini soalan-soalan ini dipanggil soalan bocor. Soalan yang sudah diketahui. Cuma adakah kita boleh menjawabnya ataupun tidak? Belum tentu. Sama juga soalan dalam kubur, semua orang tahu. Malaikat akan tanya, man rabbuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa lelaki yang diutuskan kepadamu sebagai rasul, apa dia kiblat kamu, siapa saudara kamu, siapa imam kamu. Soalan tu adalah soalan yang sudah kita ketahui jawapannya, tapi belum tentu yang tahu jawapan boleh jawab. Belum tentu yang tahu jawapan boleh jawab. Sebab yang menjawabnya bukan lisan kita, bukan lidah kita, tapi iman kita. Dan ini di sekolah musim periksa. Apa dulu buat 2-3 minggu lepas kita buat test. Kita bagi soalan latihan, kata awak bukalah nota buku. Yang buka nota buku pun masih belum boleh jawab. Tak jumpa cari jawapan. Macam mana dalam periksa nanti nak jawab soalan yang tidak ada buku nota di hadapan? Ada buku nota pun tak jumpa, jawab pun salah. Sebab soalan semua dalam bahasa Arab, nota pun dalam bahasa Arab. Ada yang faham, ada yang tak faham. Ada jumpa jawapan, tak jumpa. Maka begitu juga di akhirat nanti. Walaupun setengah soalan tu kita sudah tahu, tapi belum tentu kita dapat jawab dengan baik. Baik, jauh dalam lubuk hati setiap manusia sedar bahawa mereka tercipta untuk suatu tugasan tertentu. Semua kita tahu. Kita tidak diciptakan sia-sia. Kita tidak diciptakan begitu sahaja, sekadar, yalah kita kata sekadar hidup sebentar lepas tu mati. Tapi kita hidup ada tujuan, ada matlamat. Dunia hanyalah laluan untuk kita mencapai matlamat di akhirat. Seseorang yang bahagia di akhirat kerana di dunia dia berjaya mencapai mardatillah, keredaan Allah. Allah Ta'ala tidak redha kecuali kita melalui jalan yang telah Allah Ta'ala redai untuk hamba-hambanya. Golongan yang Allah Ta'ala redai ialah golongan Rasul dan Nabi-Nabi.
Mereka lah golongan yang kita diminta untuk mengikuti jalan. Ulaikal ladzina hadahumullahu fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah Ta'ala beri hidayah, maka dengan mereka itulah kamu kena iqtadih. Mana ittabi'u, kena ikut. Ikut jalan Rasul, jalan Nabi, akan selamat. Islam juga menjelaskan tujuan penciptaan ini, yakni untuk menzahirkan penghambaan sepenuhnya kepada Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan dirinya dan semua makhluk, lalu menggariskan peraturan-peraturan yang mesti dipatuhi bagi menjamin kebahagiaan semua manusia, semua makhluk di muka bumi ini. Tujuan penciptaan terdapat dalam ayat surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Maksud mengabdikan diri ialah akur tunduk kepada semua ketetapan peraturan yang Allah Ta'ala tentukan, sama ada untuk urusan ibadat secara khusus, juga untuk urusan kehidupan dunia. Termasuk urusan dunia, bukan sahaja dalam bab ibadat kita perlu beribadat kepada Allah. Dalam urusan dunia, kena faham tu, dalam urusan dunia bila kita ikut peraturan yang Allah Ta'ala tentukan, bermakna kita telah mengabdikan diri kepada Allah. Dari sudut hukum, semualah hukum halal haramnya. Dalam bab makanan, kita makan yang halal, rezeki yang halal, makna kita telah mengabdikan diri kepada Allah. Seseorang yang berumah tangga, dia tidak mencari jalan yang salah, contohnya tidak berzina, tapi dengan cara yang betul lah, dengan cara nikah kahwin, mana perkahwinan itu dianggap suatu ibadat, sebab dia telah ikut syariatnya begitu. Dan begitu juga dalam urusan-urusan kehidupan yang lain, apabila patuh kepada hukum syariat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, maka seseorang telah dikira mengabdikan dirinya kepada Allah. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kemudian kami jadikan engkau ya Muhammad berada di atas suatu syariat, peraturan hidup daripada urusan ini, urusan kehidupan di dunia ni. Ini yang kamu perlu ikut, maka fattabi'ha, ikutlah. Kalau seseorang itu ikut, dia telah dikira mengabdikan dirinya kepada Allah. Sebab abdi ni maknanya kita sanggup ikut patuh. Dan pengabdian ni dia berlaku apabila ada sifat hub, cinta. Apabila ada sifat cinta, kita kenal Allah, kita cinta kepada Allah, maka mudahlah untuk kita patuh kepada perintahnya. Jadi sedar ataupun tidak, setiap manusia lahir dengan membawa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan untuk dia laksanakan, untuk melaksanakan perintah ilahi. Setiap manusia lahir dengan membawa nikmat. Apa maksud nikmat yang dia bawa? Kerana setiap manusia telah ditentukan sama ada rezeki pemberian Allah untuknya, yang merupakan suatu imtinan, kurniaan. Allah Ta'ala telah beri kepada kita nikmatnya secara zahirnya, secara batinnya, secara luarannya, secara dalamannya. Kita setiap hari dapat makan, dapat minum, ada pakaian, duduk dalam negeri yang alhamdulillah aman selamat. Nikmat ni, nikmat. Kemudian kita boleh mari ke masjid, dapat solat pula, khusyuk pula, kemudian boleh belajar pula, boleh baca Quran, boleh apa dia lagi, boleh ikuti kuliah. Ini suatu nikmat yang bergana-gana, nikmat. Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat atas tujuan untuk disyukuri. Apabila ia disyukuri, maka yang mensyukuri akan dapat pahala. Baiknya Allah Ta'ala kepada kita, dia bagi kita, lepas tu dia beri pahala pula atas benda yang dia beri tu. Diberi pula suatu, contohnya dia suruh kita, kalau kita memujinya, subhanallah, alhamdulillah,
Dia yang mengajar kepada kita lafaz tasbih. Kita memujinya dengan lidah. Lidah ni bukan kita buat, dia yang buat. Dia beri kepada kita lidah, beri kepada kita suara. Kita sebut subhanallah. Kita sebut dengan lidah yang dia ciptakan untuk kita, dengan suara yang dibekalkan untuk kita. Kita diberi pahala pula. Kita diberi pahala pula. Padahal kita buat kerja tadi atas bekal bahan hak asalnya dia yang buat, bukan kita buat. Itu budi baik Allah Ta'ala, sebab dia nak uji siapa di antara kita yang tahu berterima kasih untuk hargai nikmat yang dia berikan. Sebab nikmat yang Allah Ta'ala berikan bukan diberi percuma, dia akan disoal. Nikmat tu akan disoal. Kalau seseorang tu terima nikmat kemudian dia tidak hargai, maksud tidak hargai ialah tidak mentaati perintah Allah, maka dia dianggap orang yang tidak bersyukur. Sebab itu Nabi Sulaiman alaihi salam, apabila dia dah diberi pangkat kenabian, kerasulan, diberi kerajaan yang besar yang diwarisi daripada ayahandanya Nabi Daud alaihi salam, apabila salah seorang rakyatnya yang memiliki ilmu, mengetahui nama Allah yang Al-A'zam, yang besar, dia kata aku boleh bawa singgah sana Puteri Balqis, Permaisuri Balqis daripada negeri Sabak ke sini. Ke sini tu kalau tidak silap dekat kawasan Palestin di bumi Syam. Dia kata aku lebih bawa dalam masa qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum berkelip matamu. Adapun berkata jin ifrit sebelumnya, jin ifrit kata waqala ifritum minal jin, berkatalah ifrit, memang dalam Al-Quran disebut nama jin ifrit. Bukan jahat pun, bukan kita yang menganggap jahat. Jin ifrit ini salah satu rakyat Nabi Sulaiman. Aku boleh bawa sehingga sana Permaisuri Balqis sebelum kamu bangun daripada tempat duduk kamu, qabla an taquma min maqamik. Lalu kata seorang lagi yang lain, tadi jin manusia ni pula kata, aku boleh bawa sebelum berkelip mata kamu. Cepat lagi, tak sampai 1 saat. Tapi tak pastilah maksud singgah sana ni adakah istana ataupun hanya kerusi tempat dia duduk. Kalau kita sini kan biasa pada hari pertabanan raja tu ada kursi tempat dia duduk. Adakah itu yang dikatakan ana atika bihi qabla an taquma min maqamik? Tapi apabila betul-betul benda tu berada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, lalu dia berkata qala hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan kelebihan yang Tuhan berikan kepada aku untuk mengujiku. Suatu nikmat yang Allah Ta'ala berikan untuk dia uji aku. Uji apa dia? Ashkuru am akfur, adakah aku orang yang bersyukur ataupun orang yang kufur? Allah Ta'ala bagi nikmat, nak tahu kita ni bersyukur ataupun kufur, tahu berterima kasih ataupun tak tahu berterima kasih. Maksud terima kasih di sini ialah kita menyatakan ketaatan kita dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan patuh kepada syariat, maka itulah orang yang bersyukur. Di akhirat nanti semua nikmat yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seseorang itu akan dipersoalkan, termasuk usianya, umurnya. Kita boleh hidup berapa lama kita nak, tapi mati ni Allah Taala dah tentukan. Kalau ikut hati kita, ikut area kita kan, mungkin nak hidup berapa, bagi pilihan. Allah Ta'ala bagi pilihan, kamu nak berapa? 1,000, 2,000, 3,000. Bagilah lama lagi. Bagi lama. Tapi sebanyak mana umur yang kita hidup, kita akan disoal apa yang telah kita habiskan selama tempoh di dunia. Sebab matlamat asal kita hidup tadi adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kalau seseorang tu melakukan kerja yang tidak membawa kepada maksud ubudiyah lillah, pengabdian diri kepada Allah, maka dia akan menanggung kerugian. Dia akan rugi dengan serugi-ruginya. Buatlah apa sahaja kerja, mesti matlamatnya ubudiyah lillah, pengabdian diri kepada Allah. Kalau tidak, perkara itu akan jadi sia-sia, hangus.
ni malam esok ni bola akhir ni, final ni, ramai yang pergi. Adakah pergi tengok bola tu lillahi ta'ala atau kerana lid dunia? Ada jawapan, nyamuk tak jawab lagi. Ada soalan dah ada. Itu terpulang pada kita lah. Saya tak kata bahawa salah tengok bola tu. Tapi kita tahu itu hanya urusan dunia. Tak rasa, tengoklah tak. Tapi masa kita akan burn, hangus gitunya. Sekadar untuk dunia. Padahal kalau tak pergi pun duduk rumah boleh kelih juga, tengok dalam TV nampak juga. Tapi seseorang tu rasa tak lah ya, tak meriah, mesti masuk dalam stadium, sanggup pergi, masa lagi letih lagi, habis duit lagi. Tapi umur telah dihabiskan untuk tujuan dunia yang tidak memberi keuntungan bagi akhirat. Kalau orang nego, masa tu sangat berharga, betul ke tidak? Sebab tambah dapat tahu setengah, biasanya wallahu alam lah, setengah tu dia kata kalau pergi Mekah haji pun nak ambil package yang paling cepat, sebab nak kejar masa, tak sedut lama-lama, sebab nak balik nak teruskan dia punya urusan perniagaan, betul tidak? Mungkin setengah tu tak apalah, dia kata kita ni hijau biasa mungkin duduk 40 hari betul. Tapi biasa seorang tu dia ambil kira, mungkin atas hari tu dia dah rugi berapa. Tapi begitulah maknanya, kalau kita mencari keuntungan dunia, ya kita lebih utama lagi kita mahu keuntungan di akhirat. Itu usia, sebab usia ni adalah umur kita. Apabila dikatakan usia, itulah yang dikatakan umur kita. Sehari ke sehari ni umur kita ni semakin panjang ke semakin pendek? Umur semakin pendek. Dia umur ni jangan kira lepas dah, kira baki masih ada lagi. Kita pun tak tahu kita akan mati berapa, umur 60 ke umur 40, 70, 80. Daripada sehari ke sehari, seminggu ke seminggu, baki sisa umur yang masih ada tu akan pendek, kurang, kau sikit, akhirnya sampai masa tak ada, meninggallah kita. Sebab tu dalam Quran, di antara sumpah Allah Ta'ala yang paling banyak adalah berkaitan dengan masa. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Manusia ini berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Datang pula sumpah yang lain. Wadduha, demi waktu duha, masa juga. Wal fajri, demi waktu fajar, melibatkan masa juga. Wal laili idza yaghsha, demi waktu malam apabila sudah meliputi malam itu dengan sudah meliputi alam ini dengan kegelapan malam. Masa juga itu, masa waktu malam. Sebab masa yang kita lalui itulah umur kita, usia kita. Sebab tu setengah orang kata jangan sia-siakan masa muda. Muda hanya datang sekali sahaja. Kalau nisbah atas kehidupan dunia, betul lah muda sekali. Tapi kita akan hidup sekali lagi di akhirat. Di akhirat lah hak sebenarnya. Dan kita akan muda sekali lagi di akhirat. Itu dalam syurga. Yang kedua, nikmat kesihatan. Alhamdulillah kita sihat. Kalau tak sihat tak boleh mari pagi ni sini ni. Tapi adakah kita boleh beri jaminan kita akan sihat sepanjang masa? Tak ada. Tak ada. Dengar khabar berita ada seorang rakan doktor dalam grup kita tu yang baru ni masuk hospital sebab darah tinggi. Yalah, penyakit ni tak kira siapa-siapa, orang biasa ke, doktor ke tak doktor, bila sakit-sakit lah. Sebab kesihatan tu adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dia boleh beri dan dia boleh tarik kembali. Kalau sihat, maka hargailah nikmat sihat. Dalam satu hadis lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua jenis nikmat yang ramai manusia tertipu, terpedaya. Apa nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sihat, sihat tubuh badan, dan nikmat masa lapang. Tubuh sihat, badan sihat, harta ada, masa kosong, mikir nak gapo, puas hidup saja. Itu adalah suatu nikmat yang kita pun akhirnya tak tahu nak buat gapo. Ini cukup bahaya kalau kita tidak ada ilmu untuk kita uruskan masa dengan betul. Sebab biasanya kalau seseorang tu diberi nikmat harta benda, kesihatan dan masa lapang, dan dia tidak ada ilmu
kemungkinan ketiga-tiga nikmat tadi, nikmat harta, masa lapang dan kesihatan, mendorong dia untuk mudah buat dosa. Untuk mudah buat dosa. Kisahnya boleh tengok kisah kenapa Zulaikha dalam kisah Nabi Yusuf. Zulaikha isteri Al-Aziz duk fikir macam mana dia nak goda Nabi Yusuf. Walaupun Nabi Yusuf tu jauh lebih muda daripada dia, dan Nabi Yusuf tu anak angkat dia. Sebab dia sebagai isteri pembesar, dia banyak masa lapang, masa kosong, harta ada, pangkat ada, puas ada sahaja, memikir macam mana dia nak memuaskan nafsunya dengan Yusuf. Sebabnya itulah dia diuji dengan kehidupannya penuh dengan nikmat, masa lapang, harta dan sihat tubuh badan. Nikmat kekayaan, nikmat jawatan, apa lagi, populariti. Populariti ni sahulah, kemasyhuran. Popular tu tidak salah, tapi kita gunakan kemasyhuran itu, popular tu, untuk tarik manusia ke jalan Allah. Ada orang nak kepada menjadi popular, terkenal. Untuk apa dia? Untuk orang ikut dia. Dia pun rasa bangga. Gimana-mana orang pun jumpa agak minta tanda tangan, autograf. Rasa dia seperti orang hargai, orang sanjung, sebab dia dikenali. Popular tu tidak salah, tapi salah bila kita salah guna kemasyhuran, populariti. Sebab tu orang bubuk sekarang ni semua nak jadi apa? Jadi selebriti. Selebriti ni masuk dalam TV, orang kenal je menjadi selebriti. Boleh jadi penyanyi pun selebriti, jadi pelakon artis pun selebriti, jadi penceramah ustaz masuk dalam TV pun ustaz selebriti juga. Jadi orang masyhur tu tak salah. Tapi salahnya apabila kita salah gunakan ia untuk kegunaan kita, untuk syok sendiri, tapi tidak untuk kepentingan agama. Apakah yang dilakukan dengan semua nikmat ini? Ini akan disoal. Daripada hadis daripada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khams." Tidak akan berpindah, tidak akan bergerak kaki seorang hamba daripada mahsyar. Maksudnya seseorang itu tidaklah ke syurga, tidaklah ke neraka, sehingga selesai ditanya kepadanya, disoal kepadanya 5 perkara. Akan ditanya 5 perkara. Adapun kita hidup di dunia, kita diminta untuk merebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sehingga siap dengan lagu raihan buat, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, sihat sebelum sakit, hidup sebelum mati, kaya sebelum miskin, apa lagi, masa lapang sebelum masa sibuk. Itu masa di dunia lah. Tapi di akhirat ada lagi 5 perkara yang akan ditanya, ataupun yang akan dipersoal kepada kita, yang berkaitan dengan nikmat yang diberikan di dunia. Pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, usianya, kemana ia habiskan, kemana dihabiskan, kemana dihabiskan. Kadang-kadang kita simpati dengan orang yang belum sampai hidayah. Bawa ni tengok TV, bawa ni ada seorang artis wanita dalam rancangan Saat-Saat Jawab. Saya tengok ke dia kata dia pernah berlakon sama Piramli lagi. Kata bilalah mak cik ni boleh hidayah, kita terfikir. Sebab anak dia pun artis juga, berlakon drama dengan dia juga. Belum sampai hidayah, tapi belum mana duk cara itulah, dengan pakaiannya tidak menutup aurat. Tapi umur tu dia kata umur anti sekarang ni dah berapa, dia kata 74 75. Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi disebut seseorang tu diberi keuzuran, diberi peluang siapa umur 60. A'dzarallahu ila imri'in hatta balagha 60. Seseorang diberi keuzuran, diberi peluang, kesempatan sehingga 60 tahun. Tempoh 60. Sebab biasanya kalau lepas tu mungkin sukar untuk dia berubah. Sebab tempoh kematangan manusia yang sebenar 40. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Tapi ditambah lagi 20, 60. Tapi dia kata umur dia 74. Kita pun fikir sianya ke dia, siapa yang nak dakwah untuk
beri laluan supaya sampai hidayah dan dia boleh ubah. Saat-saat akhir sebelum dia meninggal, dia boleh change lah dia punya laluan hidup dia daripada jalan dunia ke jalan akhirat. Sebab dunia kata pergi, tapi kubur kata marilah. Kubur kata mai sinilah, hang tu nak hidup berapa tahun lagi. Tu kalau kubur tu boleh guna bahasa orang utara lah, hang mai sini. Allahu Akbar. Usia kita akan dipersoal. Sebab kita tak serupa. Kita duduk atas dunia tak serupa. Al-Imam Syafi'i umur 53 meninggal. Al-Imam Nawawi umur 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63. Memang tak serupa lah, berbeza. Ada orang sampai 80 lebih. Dr. Yusuf Qaradawi masih sihat boleh berdakwah sehingga ditakuti oleh musuh-musuh dia. Umur 80 lebih dah. 90 dah. Dekat 90. Maknanya kita ni diberi usia, mungkin yang muda pergi dulu, mungkin yang lebih tua masih hidup. Yang kedua tentang masa muda secara khusus. Soalan kedua, an syababihi fima ablahu, tentang masa muda dulu. Untuk apa ia lalui, ke mana kamu habiskan? Sebab masa muda bukan diberi percuma. Kalau seseorang tu berkata, masa muda lah kita nak enjoy, nanti tua-tua kita taubat lah, kita pergilah Mekah, nanti lepas balik Mekah cukuplah, kita tak buatlah dosa. Tapi sekarang ni okey lah, kita buat je lah. Sedap ayat dia tu. Itu ayat biasa orang berlakon drama gitulah, dia hafal skrip. Tapi sebenarnya kita pun tak tahu adakah kita akan mati masa tua atau masa muda. Kemana habiskan? Dihabiskan masa muda. Tapi kalau kita telah melepasi usia muda tu, Allahu Akbar, kita akan jawablah di hadapan Allah apa yang telah kita gunakan. Tapi kalau kita kata, ya Allah, aku sahu aku telah bersilap masa muda, tapi sekarang aku dah bertaubat. Sebelum aku meninggal dulu, aku bertaubat. Mungkin dengan rahmat Allah, soalan kedua ni kita diberi excuse. Excuse pula dah. Diberi pengecualian, walaupun kita tak boleh jawab sebab kita buat salah silap masa muda. Cuma sebelum kita meninggal, ketika usia sudah senja, kita sempat bertaubat. Tapi soalan ini tetap ditanya, apa yang kamu buat masa muda? Apa buat masa muda? Sebab seseorang itu akan dipersoal. Kita tak lama lagi nak puasa. Hamba bila nak puasa ni teringat tahun lepas, minggu pertama puasa, sepupu hamba meninggal tahun lepas, tak sakit berbulan meninggal. Dan pada hari sama dia meninggal, malam tu juga Allah yarham Datuk Sharifah Aini meninggal. Seminggu lepas puasa, hari yang sama. Jadi kita pun tengok, Allahu Akbar, masa muda dia macam mana. Tapi masa akhir, masa tua dia telah diberi hidayah oleh Allah. Dia telah berubah. Semoga Allah Ta'ala memberi keampunan kepadanya, sebab Allah Ta'ala Tuhan yang sangat luas keampunan dan rahmatnya. Kemudian yang ketiga, ditanya pula tentang apa dia, wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, daripada mana ia usahakan, adakah diperolehi dengan cara yang halal atau cara yang betul ataupun cara yang salah, dan ke mana harta itu dibelanjakan. Soalan tentang harta ni panjang jugalah. Sebab orang yang lebih banyak hartanya akan lebih banyak dihisap, sebab bergantung kepada kadar harta. Kecuali kalau orang tu boleh uruskan harta dengan betul, maka dia akan selamat. Dalam hadis Sahih Bukhari daripada Usamah bin Zaid, Nabi SAW pernah beritahu kepada Usamah, kumtu ala babil jannah, aku pernah berdiri di pintu syurga. Kumtu, aku telah pernah berdiri di pintu syurga. Fara'aitu, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin, merujuk kepada orang yang tidak memiliki harta yang banyak.
Wa ashabul jiddi, adapun orang-orang yang kaya, Nabi kata mahbusun, masih ditahan. Maksudnya bukan tidak masuk syurga, tapi lambat sedikit untuk tujuan hisab, perhitungan harta. Itu sahaja untuk dihisab. Tapi kalau harta tu diuruskan dengan baik, dia akan selamat. Sahabat-sahabat Nabi ramai juga yang kaya, yang ada harta, seperti Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, seperti Uthman bin Affan. Tu orang banyak harta, tapi harta itu telah digunakan untuk dakwah, untuk jihad fi sabilillah, sehingga mereka tidak meletakkan lagi rasa kecintaan kepada harta dan dunia, melainkan cinta semata-mata kerana Allah. Dan akhir sekali mereka akan ditanya apa dia, wa madza amila fima alima, apa yang telah mereka amalkan terhadap apa yang mereka tahu. Kita wajib belajar. Bila kita belajar, kita akan disoal, adakah ilmu yang kita pelajari sudah kita amalkan? Kalau kita kata, oh, kalau macam itu tak payah belajar lah, tak tahu senang, tak payah beramal. Tak, kita kena belajar. Dan bila belajar, kita akan disoal, adakah ilmu yang kita ketahui itu sudah kita amalkan? Amal sama ada dalam bentuk tindakan ataupun dalam bentuk perkataan, dua-dua bentuk. Dalam hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita ambil yang muka surat ni lah yang terakhir sebelum kita berhenti. Yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah fa yaqulu Allahu lahu alam aj'al laka sam'an wa basaran wa malan wa waladan. Akan didatangkan seorang hamba pada hari kiamat. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepadanya, berkata kepadanya, bukankah aku telah memberikan kepada kamu penglihatan, pendengaran? Kamu ada telinga untuk mendengar, kamu ada mata untuk melihat. Aku telah sempurnakan kejadian kamu. Aku berikan kepada kamu malan wa waladan, harta dan anak. Wa sakhartu lakal an'ama wal hars. Aku juga menundukkan untuk kamu binatang ternakan dan tumbuh-tumbuhan. Wa taraktuka tarasu wa tarba'u. Dan aku juga, bukankah aku juga yang menjadikan kamu sebagai ketua, sebagai pemimpin yang berkuasa? Fakunta tadhunnu annaka mulaqiya yaumaka hadha. Lalu apakah engkau pernah terfikir akan menemui hari hisab ini? Segala nikmat yang telah diberikan di dunia, ada mata, ada telinga, ada harta, ada anak, binatang ternakan, kamu dapat kuasa kedudukan. Pernahkah kamu fikir kamu akan bertemu dengan aku pada hari ini? Lalu orang yang rugi ini, orang yang leka lalai ini kata, tak pernah. Fayaqulu la. Dia tak fikir pun bahawa satu masa nanti dia akan bertemu dengan Allah. Bila kita mati, bila seseorang itu mati, makna dia telah dikira meninggalkan dunia dan dia dikira akan bertemu dengan Allah. Tidak ada seorang pun dia akan terlepas, semuanya akan bertemu dengan Allah. Lalu Allah Ta'ala berkata, al-yawma ansaka kama nasitani. Hari ini aku melupakan dirimu sebagaimana engkau dahulu melupakan aku, ya Allah. Macam mana? Kalau seseorang tu hidup di dunia dalam keadaan dia lupa kepada Allah. Kadang-kadang hamba sendiri rasa bersalah bila kita melihat, kita tengok di segi muka nampak orang Islam, orang Melayu, kita orang Islam, tapi kita tidak nampak pada wajah mereka itu tanda orang yang ingat kepada Allah. Mereka itu seperti lupa kepada Allah. Lupa ni kita boleh cek sini. Waktu solat dia tidak ada di masjid. Waktu maghrib, waktu maghrib kadang-kadang ada setengah kedai-kedai yang masih buka waktu maghrib. Lepas balik salat maghrib, mereka masih duduk minum-minum, sembang-sembang, buah-buah. Hati yang ada ingat kepada Allah, dia akan rasa bersalah. Dia tak boleh duduk. Dengar orang bel azan, dia akan tak boleh. Mendengar Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada urusan yang lebih besar selain urusan Allah. Dia akan tinggalkan tempat tu. Tapi kalau orang tu boleh waktu tak erti duduk cokoh, orang lagi solat, dia waktu tak erti bermakna dia
berada dalam situasi yang ghafilan, leka lalai, tidak ingat kepada Allah. Kalau itulah sifat dia atas dunia, dia lupa kepada Allah, bagaimana mungkin dia akan selamat di akhirat? Sebab Allah Ta'ala sudah beritahu, hari ni ansaka, aku lupa kepadamu, aku tak usah cara kepadamu sebagaimana dunia mu tak cara kat aku. Dan orang macam ni, jangan ingat dia ni celak buta ni. Hadis ni kita kena tengok maksud dia, situasi orang yang dilupakan ini dalam ayat dalam surah Taha. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, maka untuknya kehidupan yang sempit di dunia. Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Tidak semestinya sempit tu maksud hidup dia susah, sentiasa sakit, tak semestinya. Sempit dengan maksud jiwa dia tidak tenang. Mungkin dia ada harta tetapi resah gelisah, rasa tak sedap duduk. Mungkin dia badan dia sihat tapi rasa tidak selamat. Seperti ada orang mahu rampok rumah dia, ada orang nak colek anak dia, tak tenang. Ma'isyatan dhanka, itu di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami himpunkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Buta maknanya tak boleh melihat. Lalu dia yang buta ni berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau himpunkan kami, engkau kumpulkan kami hari ini, aku ni dalam keadaan buta. Wa qad kuntu basira, padahal di dunia aku dapat melihat. Lalu Allah Ta'ala memberi jawapan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayatku, tetapi kamu melupakannya. Lupa kepada ayat Allah bermakna lupa kepada Allah. Maka begitulah hari ini kamu dilupakan. Justru kalau kita datang ke masjid, kita boleh solat, kita balik, kita baca Quran, kita ingat kepada Allah, kita rasa alhamdulillah, ni satu nikmat. Allah Ta'ala memberi keizinan kepada kita untuk ingat kepadanya, untuk membaca ayat-ayatnya. Bagaimana di luar sana ramai lagi manusia-manusia lain yang solatnya tidak, Qurannya tidak, tak tahu hala tuju hidup, tak tahu hala tuju hidup ni sama-sama sekadar keluar pagi untuk bekerja, lapar cari makanan, malam nanti letih tidur, esok begitu pula. Apa matlamat hidup? Akhirnya bila sampai masa malaikat maut ambil nyawa, matilah. Masa tu baru sedar bahawa kita telah berada dalam kerugian. Ini soalan yang akan ditanya kepada seseorang itu. Adakah kamu tahu yang kamu akan bertemu denganku? Kita melihat dalam ayat surah Baqarah, orang yang khusyuk dalam solat ni adalah orang yang yakin adanya pertemuan dengan Allah. Solat ni adalah suatu ibadat yang berat. Ibadat yang berat, bukan mudah. Nampak simple je, solat subuh 2 rakaat. Paling tinggi pun zuhur, asar dan isyak 4 rakaat. Tak ada solat 5-6 rakaat, 10 rakaat, tak ada. Yang fardu paling banyak 4 rakaat. Yang sunat terpulang kepada kita. Macam solat malam terpulang kepada kita nak buat 2-4. Tapi solat ni berat. Bukti beratnya, hanya waktu solat Jumaat sahaja masjid penuh. Masjid yang ada solat Jumaat lah. Maka masjid sini tak ada Jumaat lah sini. Tapi waktu lain, kita kata sepatutnya waktu subuh, lebih lagi pada hari Jumaat, hari Sabtu yang tak bekerja, sepatutnya waktu solat subuh pagi Jumaat, bilangan jemaahnya sama dengan waktu solat Jumaat lah. Sebab waktu tu orang tak gimana, semuanya duduk rumah belakang. Bukan waktu kerja. Mungkin kalau waktu zuhur, waktu asar, kita kata sebahagian masih berada di tempat kerja, so mereka tak boleh pergi masjid. Tapi waktu yang mereka ada di rumah, jadi kenapa waktu solat subuh pada hari cuti tidak boleh penuh sebagaimana waktu solat Jumaat? Menunjukkan solat ini berat. Kenapa berat? Kerana hati tidak khusyuk. Wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan menunaikan solat, kerana solat itu suatu ibadat yang terasa berat dan sukar kecuali bagi orang yang khusyuk.
Khusyuk merujuk kepada hati yang tenang kerana lebih banyak ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, sebut nama Allah, baca ayat Allah. Siapa orang yang memiliki hati yang khusyuk? Allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhan mereka dan bahawasanya mereka akan kembali kepadanya. Yakin kita akan bertemu dengan Allah suatu hari nanti dan kita akan kembali kepadanya. Kita kena bersedia. Kita kena bersedia. Sebab tu dalam banyak-banyak qori Quran, bacaan qori yang paling berkesan pada hamba adalah bacaan Syekh Mahmud Khalil Husari. Sebab daripada kecil-kecil lagi kita dengar dulu-dulu, kalau ada orang besar meninggal, orang kenamaan meninggal, kita akan dengar dalam radio dan TV, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kita hak dengar, siapa dia pula mati hari ni? Bacaan tadi bacaan yang agak sinonim dengan ada kematian. Jadi bila kita dengar bacaan itu, lebih mengingatkan kita kepada akhir penghujung kita di dunia. Dekat sekolah hamba ada sebuah masjid itu, dia pasal dekat Zuhur, dia pasal bacaan Syekh Mahmud Khalil Husari. Jagalah ni banyak kali hak sama-sama pasal itu, biasanya Masyari Al-Afasi, Sa'ad Ramidi. Jadi bila kita dengar tu jadi satu nostalgia. Nostalgia, teringat balik dulu. Tujuannya tadilah untuk, sebab bacaan tadi boleh mengingatkan kita kepada kematian, sebab pernah biasa digunakan begitu dulu. Bila ada orang meninggal, maka diperdengarkan bacaan Syekh Husari dalam radio TV. Sekarang tak ada lah. Sekarang ni tak ada. Paling-paling ada pun kalau ada besar meninggal pun baca Fatihah, dia ulang Fatihah. Itu pun qori yang sama. Bila timbul isu MS370 semua ni, berhari-hari dia ulang surah Fatihah. Syekh Masyari Rashid Al-Afasi. Baik, akhir sekali, hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Beliau lalu berkata, makna ucapannya ataupun makna kata-kata Nabi, pada hari ini aku melupakan dirimu, adalah itu pada hari ini aku meninggalkanmu dalam azab. Maksud melupakan, Allah Ta'ala membiarkan orang tu berada dalam azab sehingga dia tidak dipedulikan. Allahu Akbar. Sakit, jangan ingat azab di akhirat ni benda yang ringan. Ia sesuatu yang sangat menyakitkan. Api ni sakit, sangat sakit. Kita gida pun tersentuh kendi ke puyuh panas pun lah. Kena sekali pun tak ada dah orang nak sentuh kali kedua. Tak ada, lepas tu panas weh, nak sentuh lagi, nak nyawa lagi, tak ada tu orang tak sidik. Kecuali kalau kita minum air, kita dah agak minum air sedap weh, sedap tegak, pakat segelas kita sorang lah, tak ada nak pakat dengan orang lain. Tapi kalau benda sakit ni, tak ada orang nak untuk lalui kali kedua dan ketiga. Jadi kalau kita dah rasa api di dunia pun setara ni panas, api di akhirat tidak ada sesiapa yang sanggup. Tengok gambar orang atas, ada apa dia, etnik Rohingya yang dibakar hidup-hidup. Allah, baksiat dia berlari daripada api tengah menyala. Tak ada pun orang dibakar dengan api, dia hidup suka duduk belopak je, kata ada. Sakit. Ada akhirnya dia mati begitulah. Mati dengan sebab dia bakar saat-saat yang sangat pedih dan menyakitkan. Nak tahu secara mana sakit tak sakit api ni, kita buka dapur rumah kita tak api, letak tangan sebentar, satu saat pun tak sanggup, sakit. Walaupun boleh sentuh api, cuma tak bahagian atas. Sebab api ni bahagian atas kan, hak sakit. Kalau tepi ni kurang sikit, panas juga kurang sikit. Tapi bahagian pucuk api tu bahagian memang sakit. Memang sangat menyakitkan. Di akhirat nanti digambarkan api tu bukan bawah saja, atas bawah. Sebab neraka tu ditutup
alaihim narum muqsadah, narullahi allati tattali'u 'alal afidah. Kepanasan api itu sampai naik ke hati, sampai naik ke hati, bukan panas luar saja, dalam perut panas. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah, berada dalam satu neraka yang ditutup, tertutup lagi panas. Wallahu alam. Ada soalan? Ya. Hadis itu tidak sahih. Hadis itu tidak sahih yang mengatakan Abdul Rahman bin Auf masuk ke syurga dengan merakak-rakak. Sebab dari segi matannya dia dianggap rosak dari segi matan. Kerana Abdul Rahman bin Auf ni salah seorang sahabat yang telah dijamin syurga. Salah seorang sahabat yang Nabi sebut secara jelas, salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Kalaulah dikatakan bahawa hadis itu dari segi sanadnya sahih, mungkin masuk merakak ni dengan maksud yang tidaklah menjejaskan nilai kedudukan dia sebagai sahabat Nabi yang mulia. Sebab kita nampak merakak ni maknanya orang lain steady je jalan dah. Macam orang sakit lah. Kalau kita sakit lah, kalau seseorang tu datang ke masjid dengan berjalan, okeylah dia sihat lah. Tapi kalau nampak mengakak, keecah jalan, kelihatan kata keecahnya apa tak betul, mesti kita kata sakit. Tapi hadis tu memang dari segi sanad adalah dhaif dan tidak kuat. Tidak kuat. Tapi yang lebih kuat bahawasanya sahabat Nabi akan masuk syurga dengan mudah kerana kelebihan yang telah mereka gunakan harta itu untuk infak fi sabilillah. Dia harta ni serupa pisau lah. Kalau kita guna cara yang betul, maka selamatlah. Tapi kalau guna cara yang salah, tak selamatlah, tu je lah. Pisaunya pisau yang sama juga. Pisau tu penting. Kita nak kerak buah lima, ya guna pisau. Kita nak siai ikan, buah pisau. Kita nak belah perut ikan, nak guna jari kita, tak kerak. Bukannya tajam jari tangan kita ni, guna pisau juga. Tapi pisau yang sama tu kalau disalah guna, bukan perut ikan hak kita kelar kita, tapi tangan kita hak luka pula. Benda yang sama, tapi kalau salah guna. Harta pun begitu juga, kalau guna cara betul, selamatlah. Tapi guna cara yang tak betul, yang salah, tak selamat. Ataupun mintalah keampunan kepada Allah supaya diberi kemaafan atas kelemahan kita, sehingga harta tu disalah gunakan pada perkara yang Allah Ta'ala tidak restui. Itu sahaja. Minta keampunan kepada Allah supaya kita diberi keampunan atas kelemahan kita, dan diberi hidayah supaya kita boleh menguruskan semua nikmat harta benda, kesihatan, masa lapang kita dengan betul. Tak ada dah. 7.30 ni ada. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan dengan tajuk yang berikutnya. InsyaAllah dengan izin Allah kita bicara lagi. Masih ada tajuk yang sama tapi belum habis lagi lah. Itu perbincangan berhubung dengan hisab bagi amalan salat kita. Gambaran tentang ketakutan para ulama ketika mereka berada di padang mahsyar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.